Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Bahrul Madhi, kitab Bahrul Madhi Syarah Sunan At-Tirmizi. Kita sudah masuk ke masalah yang ke-540. Babu ma jaa fi ghasli damil haidhi min ath-thawbi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan membasuh darah haid daripada kain. Mana andanya darah itu kena kepada pakaian. Jadi bagaimana cara kita nak basuh? Ini bab dia. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, bermula darah itu setengah daripada perkara najis yang tiada dimaafkan dia. Kita dah belajar dulu, darah yang dimaafkan yang sikit je. Nyamuk gigit kita contohnya, kena kita pukul dia tu ada, itu dipanggil dimaafkan. Tapi darah haid ni banyak, dan dia tidak dimasuk dalam perkara yang dimaafkan. Sekiranya kena ia di badan atau kain atau sebagainya, wajiblah dibasuh akan dia. Wajib kena basuh. Kerana itulah semua perempuan yang haid, apabila kena darahnya ke tubuhnya atau kepada pakaiannya, wajib basuh akan dia, berdasarkan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Ini tengok hadis nombor 117. An Asma binti Abi Bakrin anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil thawbi yusibuhu ad-damu min al-haidah. Faqala sallallahu alaihi wasallam huttihi thumma qursihi bil ma' thumma rushihi wa salli fihi. Wa qala At-Tirmizi hadisun hasanun sahih. Maksud ianya diriwayat daripada Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma, Sayyidah Asma dia sendiri yang riwayat, bahawa seorang perempuan datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum kain yang mengenai akan dia oleh darah haid. Mana darah haid kena ke kain dia. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huti, gesel. Kalau kita kat bahasa kita kata kita putih. Mana ambil dengan tangan ni buat gitu. Hilangkan darah tu di mana di kain. Akan dia dengan dua tangan, kemudian kikis dan kunil dengan hujung kuku, boleh. Dengan air, maknanya kita basuh. Kalau dia ada darah situ, buang dulu darah tu. Kemudian baru basuh. Kemudian dijiruskan air, barulah ambil siram air atas kain tu. Memberi cucinya dan sembahyanglah engkau padanya. Maknanya darah haid tu bila kita dah buang dia, dah kita basuh, bolehlah salat dengan kain itu, tidak jadi masalah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Ummi Qais binti Mihsan. Mana ada lagi riwayat daripada lain daripada Asma, ada lagi dua riwayat. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Asma pada membasuh darah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Untuk para pelajar boleh tanda aslul hadis fil Bukhari. Mana asal hadis ini ada dalam Bukhari. Kalau berbeza sikit lafaz pun makna dia sama. Mana hadis itu sahih. Baik. Masalah 541. Darah haid kena di kain, apa hukumnya? Baru kita nak masuk. Tadi hadis, ini hukum. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah bersalahan ahlul ilmi, maknanya para ulama, hukum darah yang adalah ia atas kain. Maknanya darah kena atas kain, maka disembahyangkan padanya sebelum dibasuh.
Darah ada di kain, dia pakai pergi buat salat. Macam mana? Kata setengah daripada ulama tabi'in, tuan-tuan dan puan-puan ingatlah istilah ni. Sahabat orang jumpa dengan Nabi. Orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, maka dia jadi tabi'in. Itu kaedah. Manakala kata tabi'in ni, makna orang ni pernah berjumpa dengan sahabat Nabi, yang sahabat telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya darjat yang kedua. Sahabat tabi'in. Apabila adalah darah itu qadar 1 dirham, 1 dirham kecil lah, macam 50 sen gitu ya. Maka tiada membasuh ia akan dia dan sembahyang ia padanya, nascaya diulang balik, diulang sembahyangnya. Dan kata setengah daripada tabi'in, apabila ada yang lebih dari banyak daripada qadar 1 dirham, maka mengulang ia akan sembahyangnya. Jadi ada kata qadar 1 dirham, ada kata lebih pada 1 dirham, baru kena ulang balik. Dan kata Sufyanus Tsauri dan Ibnul Mubarak, dan tiada mewajibkan oleh setengah ahlul ilmi daripada at-tabi'in lain daripada mereka itu atasnya mengulangnya. Dan jika adalah ia lebih daripada qadar 1 dirham sekalipun, ada kata dia ni darurat lah, wanita ni dengan haid itu satu benda yang sinonim dengan dia, jadi tidak jadi masalah, tak payah ulang. Mana khilaf. Dan dengan dialah, mana dengan pendapat yang kedua inilah, kata Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawih, dan kata Imam Syafi'i, wajib atasnya basuh. Dan jika adalah ia kurang daripada qadar 1 dirham sekalipun, dan mengeras ia pada yang demikian itu. Mana Imam Syafi'i keras, dia kata mesti kena basuh walaupun kurang daripada 1 dirham. Sebab ada tompok situ, tompok darah, nampak tak sama dengan darah nyamuk kecil. Baik, tamaklah kita ada 3 pandangan. Kata kalau qadar 1 dirham boleh, lebih pada 1 dirham kena basuh. Imam Syafi'i kata kena basuh belaka. Itu makna kesimpulan bagi kita orang sebelah sini yang ikut mazhab Syafi'i, kecil ke besar tompok darah itu kena basuh. Selesai masalah. Kita berpindah kepada masalah 542. Masalah 542. Najis wajibkah dibasuh? Yang tadi kita bincang tentang haid, yang ni Tuan Syekh kita umumkan dia. Sebarang jenis najis lain daripada mughallazah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan pada hadis yang di dalam masalah 540 itulah dalil yang menunjukkan atas wajibnya basuh najis dengan air. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh basuh darah itu dengan air. Jadi darah tu najis, najis lain pun sama. Maka diambil faham daripadanya bahawasanya basuh dengan cuka atau sesuatu yang lain daripada segala jenis cecair tiada memadai akan dia, kerana tiada disuruh akan dia. Allah. Ini para fuqaha dia istimbak jauh kadang-kadang. Tengok. Dia kata oleh kerana Nabi tak suruh basuh dengan cuka, dia suruh basuh dengan air. Siapa basuh dengan cuka tak sah. Dan dapat dipahami pula akan darah itu najis. Maka inilah dengan ijma' kaum muslimin. Ijma' ni maknanya sepakat ulama Islam bahawa darah najis. Dan dapat dipahami lagi daripadanya bahawasanya menghilangkan najis itu tiada disyaratkan padanya berbilang-bilang basuh. Tak syarat basuh banyak kali. Memadai padanya bersih. Kalau kita basuh sekali dah bersih, cukup. Maka banyak lagi daripada buah faedah yang dapat daripadanya. Masya Allah. Tuan saya kata, daripada hadis ni, kalau kita nak istimbak, nak kutip faedah, banyak lagi. Tapi memadailah kita ambil mengikut perbincangan bab kita. Tuan-tuan kena tanda satu kisah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia pergi Madinah. Dia dengar satu hadis ya. Nabi bergurau dengan seorang kanak-kanak. Dia duduk main burung. Kemudian burung tu mati. Nabi pun tanya budak tu, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Abu Umair, apa jadi dengan anak burung kamu dah mati? Budak tu menangis.
Para ulama mengatakan Imam Syafi'i tak tidur satu malam, dia istimbak daripada hadis ini saja 100 masalah. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak ambil orang istimbak pun penat. Ulama-ulama ni dia beristimbak daripada satu hadis pendek tadi, 100 masalah dia boleh keluarkan. Baik, kita berpindah kepada masalah 543, najis hukmi dan najis aini. Bagaimana membersihkannya? Apa dia najis hukmi? Tengok, dia ada definisi di bawah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bahawasanya yang wajib pada menghilangkan akan najis itu ialah bersih juga. Manakala kita dah hilang ke dia, kita basuh nampak bersih, selesailah masalah. Maka jika adalah najis itu hukmi, tanda ni pelajar, hukmi makna hukumnya najis, iaitu najis yang tiada nampak dengan mata kepala, seperti air kencing yang sudah kering dan seumpamanya. Contohnya, ada orang bagi tahu, ada budak kencing kat sini, bagi tahu ke AJK masjid. Kita mari tengok dah kering, tak ada nampak dah. Tapi adalah bau sikit-sikit acing tu. Maka kita kena basuh situ. Sebab tak nampak dah dia tu. Tak nampak dah benda tu. Nescaya wajib basuhnya sekali jua dan tiada wajib lebih. Sekali kita pergi sebab tak ada benda. Cuma orang kata kena najis ni, basuh. Tetapi sunat membasuh 2-3 kali. Sunat. Wajibnya sekali, yang sunatnya 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza stayqadha ahadukum", kita dah belajar dalam hadis bab mandi, dalam bab wuduk dahulu, Nabi sallallahu bagi tahu, apabila kamu bangun daripada tidur, kamu jangan celup tangan kamu dalam bekas kecuali basuh dulu berapa kali? 3 kali. Maka diistimbakkan daripada hadis ini, sunat kita basuh 3 kali. Tangan kita tak ada apa dah, kalau basuh sekali pun nak, tapi Nabi suruh basuh 3 kali, kita buat 3 kali. Ta'abbudan. Maka lihat keterangannya dalam masalah 127 hingga 133. Bab wuduk ni kita undur ke belakang. Baik, maknanya najis hukmi ringan. Kita tengok benda tu tak ada dah, tapi orang kata ada najis. Bekas kena najis ini, kita basuh sekali cukup. Dan adapun apabila najis itu aini, apa makna aini? Najis yang ada fizikalnya, ada ketulnya situ, ada kesannya, nampak tokor dia, itu makna aini. Aini itu maknanya ada benda, yakni cara nampak dengan mata kepala, seperti darah dan lainnya. Dia tak lari daripada tajuk dia ni, darah. Maka tak dapat tiada, para pelajar, tak dapat tiada maknanya mesti. Bahasa baru kita ni, tak dapat tiada tu makna mesti. Mudah ya. Tapi bahasa lama dia biar, itu bahasa dia, tak dapat tiada. Daripada menghilangkan ainnya lebih dahulu dengan gesel, gosok dan sental, maknanya kita basuh dulu. Orang kata genyeh dulu. Jika berhajat sental serta dibasuhi akan dia, lepas tu baru kita basuh. Dan sunat membasuhnya kemudian daripada hilang airnya 2-3 kali. Maknanya jangan lebih daripada 3 kali lah. Kalau dia dah hilang 3 kali, tamaklah kita najis air ni. Masalah 544, masalah membasuh najis wajib perah atau tiada. Maknanya kita basuh kain kita ni kena perah, kering, basuh pula ke macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila membasuh seorang akan kain kena najis, adakah disyaratkan perah kain itu daripada air basuhannya? Maka iaitu padanya 2 wajah. Kita ni bila kita perah, hilanglah air itu, takut ada lagi lekat-lekat najis. Kena perah ke tak perah? Ada 2 pandangan, 2 wajah tu 2 pandangan ulama mazhab. Yang asahnya, yang paling sahih dari 2 pandangan itu, tiada syaratkan perah. Kalau kita tak mau perah, tak apa. Sebab tu anak sebut dah baru ni tentang kapet kita ni. Macam mana kita nak buat? Kapet ni telah digam.
Kalau tak gang kita gulu bawa keluar masjid kan. Jadi kita kata kita bersihkan dia dengan takthirul ma. Maknanya kita jiruh air sekali kemudian kita keringkan dia dengan vacuum ke apa, jiruh lagi. Siapa tak bang. Habislah. Tak payah duduk kerak-kerak kain kapek kita ni. Kan macam cerita masjid kena kapek dia kerak habis tu. Ana ada cerita bagi tu. Baik. Masalah 545. Membasuh najis yang tiada mau hilang rupanya. Apakah hukumnya? Masya-Allah. Kita basuh tak hilang-hilang juga dia. Macam nak buat. Kata Imam Nawawi, dan apabila membasuh najis aini, yakni najis cara nampak dengan mata kepala, maka tinggal warnanya. Ada lagi kesan warna. Nascaya tiada mudaratkan dia, bahkan hasillah sucinya. Contohnya darah haid ni kena kain lekat situ. Kita basuh pun ada lagi merah kecil, jadi kuning-kuning. Itu tak payahlah kita kerak kain tu tak. Dan jika tinggal rasanya, maka kain itu najis lagi. Maka tak dapat tiada mesti menghilangkan rasa. Mana kalau kita rasa bau lagi masa tak. Dan jikalau tinggal bau, maka padanya dua qaul bagi Syafi'i radhiyallahu anhu. Bermula yang asah daripada keduanya suci ia, dan yang keduanya tiada suci. Wallahu alam. Senangnya dia ada dua pandangan. Yang asahnya suci dah. Yang tak bolehnya rasa. Kalau setakat warna dengan bau boleh lagi. Kita ni kalau kena tai ayam mone ni. Tai ayam duduk berok depan tangga orang tu. Kalau lekat kain kita basuh bau lagi. Itu dimaafkan. Sebab tak ada dah bendanya. Kita pakai sekali kena panah hilanglah bau dia tu kan. Masalah 546, najis tak sedar, kena kain, kena dikain, apa hukum sembahyangnya? Masya Allah. Kita tak tahu bila kena kain ni. Tengok-tengok, ada najis di kain ni. Kena kat mana ya? Sudah, macam mana nak buat? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan apabila yakin seseorang akan kena najis kainnya, dan ia telah sembahyang padanya, dan tiada sedarkan kain itu kena najis atasnya, bilakah kena? Bila kenanya? Maka bahawasanya wajib atasnya, jika ada ia yakin akan kenanya, masalan, kemudian daripada subuh harinya, atau seumpamanya, maka sembahyang akan barang yang yakin daripada kemudian daripada subuh itu. Kita ingatlah lepas solat subuh tadi, kita pergi masuk dalam kampung ke, masuk ke dekat rebai ayam ke, maka kita rasa kain ni kena situ. Jadi kita dapat kesan bila? Lepas asar. Maka kita kena qada balik zuhur. Dan jika tiada yakin, entahkan bila-bila kenanya, tak tahu bila ni, maulah ambil yang lebih aula dan lebih sayugia, sembahyang akan difikirkan kena qada akan sembahyang yang sudah disembahyang, yang ada pada kainnya najis pada kira-kira, atau sembahyang qada lebih daripada kira-kira. Kira-kira buat andaian lah. Kita tanya orang perempuan kita, kain ni saya pakai bila kain buat solat. Dia kata saya bagi tadi begitu, nak pergi subuh tadi ambil dalam almari. Maknanya isya semalam tak lagi lah. Jadi kita kena buat andaian kira-kira. Ini mudah. Dan tiada wajib diulang sembahyang melainkan barang yang diyakinkan sembahyang dalam najis. Kalau kita tak yakin, tak payah ulang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ini ada satu lagi pandangan. Contohnya dalam kitab Al-Khulasah dalam mazhab Hambali, dia lain pandangan. Dia berpegang dengan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi solat, tiba-tiba malaikat datang bagi tahu supaya Nabi buka kasut. Nabi ambil kasut dia, campur. Sahabat-sahabat yang pakai kasut semua buang belakang kasut, pelepah cabut. Lepas solat Nabi tanya, kenapa buang kasut? Dia kata, Rasulullah buang. Aku tadi waktu solat dia bagi tahu ada najis di kasut, aku buang. Sahabat kata, ingat ke turun wahyu tak boleh pakai kasut dah. Sekarang ni boleh kita pakai kasut tengah solat. Maka ulama yang mengatakan tak payah ulang sebab Nabi SAW tidak ulang balik solat 2 rakaat yang dia solat dengan kasut yang ada najis. Sebab dia tak tahu. Jadi kita kata
Dalam masalah ini kita andailah, kalau lebih pada itu kita pegang kepada hadis Nabi buka kasut tadilah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh tanda kat situlah. Masalah 547. Najis kena di kain dan air tidak ada. Bagaimana mau solat? Kita tahu kain kita kena najis. Air nak basuh tak ada. Nak solat pun kita akan tayamum. Macam mana nak basuh? Menarik ni. Soalan dia ni memang power lah kata orang tak. Banyak soalan-soalan dia kita pun tak fikir nak tanya. Kata Imam Syafi'i dalam dan jikalau kena di kainnya najis dan tiada air pembasuhnya, nasaya sembahyanglah ia dengan bertelanjang dan tiada perlu diulangnya sembahyang. Senang dia dah. Pakai buka kain, Allahu Akbar. Ya. Kalau pakai kain najis, kosong, tak ada najis, macam nak buat? Imam Syafi'i kata tiada diulang solatnya, tak payah ulang. Maka tiada baginya sembahyang dalam kain najis bagaimana sekalipun, dan harus baginya sembahyang pada camping daripada kain suci dengan bertelanjang. Contohnya kita ada kain kecil je, kain tuala kecil kita pakai tutup pusat dengan lutut ya, tutup aurat ya. Hal lain itu boleh solat. Wallahu a'lam. Ini pandangan. Tamaklah kita dalam masalah membersih najis. Sekarang ni kita berpindah kepada masalah lain pula, masalah nifas. Babu ma jaa fi kam tamkusun nufasa. Bab 548, bab yang telah datang ia pada menyatakan jawab berapa harikah menanti kering darah oleh orang nifas. Orang perempuan yang bersalin, yang beranak, berapa hari dia kena tunggu untuk nak solat. Ini tajuk dia, tajuk kita bagi. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah nifas itu ialah darah yang keluar mengiringi anak kemudian daripada hampa rahim. Makna rahim dah kosong. Artinya kalau dia mengandung 3 orang 4 orang, semua anak tu dah keluar belakang, kosong dah rahim. Kemudian darah yang keluar itu menurut mazhab Syafi'i dinamakan darah nifas. Darah nifas ni darah yang keluar setelah keluar semua anak. Kalau keluar yang pertama tak lagi, habis semua yang keluar. Daripada hampa rahim, maknanya kosong rahim daripada mengandunginya. Maka sekarang Imam Abu Isa At-Tirmizi hendak menerangkan berapa hari menunggu darah yang keluar, darah keluar yang bernama nifas itu, dengan hadisnya demikian bunyinya. Hadis, tengok hadis nombor 118. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman fakunna natli wujuhana bil warsi minal kalafi. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah perempuan-perempuan nifas menunggu ia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ghalibnya, tanda pada kebiasaannya 40 hari. Fakunna natli wujuhana bil wars, maka adalah kami menyapu muka kami dengan tumbuhan di negeri Yaman, nama dia wars, nama jenis daun, semacam pohon lenga yang bernama wars. Maka bijinya itulah disapukan ke muka dari sebab rintik-rintik hitam kena di muka. Mana orang mengandung, orang bersalin juga macam-macam lah, kerut dah muka. Jadi kita ambil daun tu gosok. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Abi Sahal daripada Ummu Salamah. Abi Sahal daripada Ummu Salamah. Baik. Hadis ini macam mana kita punya penjelasan? Tuan-tuan tengok sini. Ada satu kalimah tu dia tulis apa tu? Dari Abi Sahal daripada Masah. Tak dapat kesan kita. Baik.
Kena tengok balik dalam lafaz asal Tirmizi. Yang pentingnya kita nak hadis ini tanda tuan-tuan. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Kata di para muhakkik, hadis ini hasan. Syekh Syuaib dalam Takhrij Musnad mengatakan hasan li ghairihi. Maknanya hadis itu boleh diterima. Baiklah. Masalah 549. Nifas dan hukumnya. Hukum nifas. Nifas kita tahu kan, darah yang keluar selepas salin. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah ijma'. Ijma' itu mana sepakat, tak ada khilaf pun. Itu ijma'. Ahlul ilmi, para ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, atas bahawasanya orang perempuan nifas itu meninggalkan ia akan sembahyang paling lama sehingga meninggalkan akan solat sehingga 40 hari, melainkan bahawa melihat ia akan suci dahulu daripada yang demikian itu. Maknanya dia boleh pergi 40 hari. Tapi kalau 25 hari dah berhenti darah, maka dia kena solat. Tanda betul-betul tuan-tuan di sini. Sebab ana dapat soalan-soalan daripada sebahagian muslimat. Dia kata masyarakat di kampung dia tu, selagi tak cukup 40 hari dia tak akan solat, walaupun darah dah kering hari yang ke-30. Sebab tak tahulah siapa dia. Tok Bidan dia kata kita berhenti solat 40 hari, sebagaimana kita makan ikan kering 40 hari. Tidak orang perempuan nifas makan ikan kering. Dia punya mazhab ikan kering. Nah, baik. Maka 40 hari lah khata'. Dia 40 hari tu boleh sampai 40 hari. Tapi kalau darah terberhenti awal, kita kena solat lah. Maka melainkan bahawa melihat ia akan suci dahulu daripada demikian itu, maka bahawasanya mandi ia dan sembahyang ia, maka apabila melihat ia akan darah kemudian daripada 40 hari, maka bahawasanya kebanyakan ahlul ilmi berkata mereka itu tiada boleh ia meninggalkan sembahyang kemudian daripada 40 hari. Tanda mana dalam fiqh kita ni nifas maksima paling banyak dia 40 hari. Inilah perkataan itu maksudnya pandangan. Inilah pandangan kebanyakan fuqaha, ulama-ulama fiqh. Dan pandangan ini pandangan Sufyanus Tsauri, Ibnu Mubarak, Tuan Syekh kata, dan Asy-Syafi'i. Tanda situ, letak garisan di bawah Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan diriwayatkan daripada Al-Hasanul Basri bahawasanya berkata ia ditinggalkan sembahyang 50 hari apabila tiada suci dilihatnya. Hasan Basri kata boleh maksimal 50 hari. Dan telah diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah dan Asy-Sya'bi iaitu 60 hari. Jadi para jemaah sekalian, paling kurang setakat mana ada darah. Paling lama sebahagian ulama kata, meramai ulama kata 40 hari. Ada kata 50, ada kata 60. Yang kita belajar 50 ke 60? 60 kan dalam fiqh kita. Baik. Makna kalimah yang pelik dalam hadis nombor masalah 548 ni al-waras. Waras tu apa dia? Tumbuhan di negeri Yaman semacam pohon simsim. Pohon simsim ni pohon lenga. Itu mana simsim, tak bagi bawah simsim. Al-kalaf, rintik-rintik hitam di muka. Macam ada orang panggil apa ni? Bintik hitam di muka telah. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Tetapi kata At-Tirmizi, telah berkata Imam Al-Bukhari, bermula orang yang meriwayatkan hadis dalam masalah 548 bernama Ali bin Abdul A'la itu dipercayai, mana thiqah rawi dia. Dan seorang lagi yang bernama Abu Sahal itu pun dipercayai. Dan Imam Bukhari tiada tahu hadis ini lain daripada riwayat Abi Sahal. Itu dari sudut sanad lah. Anda pun tak uraian panjang sanad ini. Baik, tengok nota di bawah. Tulis nota sini. Maka yang ma'ruf lagi masyhur pada mazhab kita Syafi'i tiadalah seperti yang disebut oleh Imam Tirmizi itu. Bahkan ialah sekurang-kurang nifas itu seperludah. Banyak lama mana seperludah?
Tuh, habis. Sekali keluar, keluar darah, keluar titik, habis. Tamat. Dalam bahasa lain dia kata satu lahzah. Mana satu perludah. Satu saat. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Dalam fiqh Syafi'i 60 hari, seperti riwayat Atha Asy-Sya'bi 60 hari. Dan ghalibnya biasanya 40 hari. Dan ada pun hadis yang meriwayatkan 40 hari seperti hadis dalam masalah kita ini, maka tiadalah menunjukkan atas menafikan lebih masa nifas itu ataupun ditanggungkan hadis itu di atas jalan ghalib. Maknanya biasanya wanita ini 40 hari. Tapi kalau ada lagi darah, dia boleh lajak sampai 60 hari. Jadi setakat yang anda tengok, kita duduk di negeri Arab, tanya kawan-kawan kita, dia kata memang iklim di negara mereka boleh jadi panas, memang berhenti awal. Dan anak-anak Melayu yang beranak di Madinah pun berhenti awal juga. Itu pengalaman lah, dari sudut pengalaman. Dan Imam Syafi'i, dia letak 60 hari itu dia panggil istiqra'. Dia tengok kepada, tanya wanita, berapa paling banyak yang ada? 60 hari. Maka dia letak maksimum 60 hari. Tapi hadis yang ada 40 hari saja. Pasal itulah golongan yang pegang dengan 40, dia berpegang dengan hadis yang kata 60 itu istiqra', tengok kepada realiti. Ada wanita melebihi 40 hari, kita kata wallahu alam. Tapi yang anak-anak tekankan di sini dan mengharapkan sangat-sangat kepada ibu bapa, suami-suami, supaya mengambil cakna dengan tempoh nifas para isteri. Dia bukan mesti 40, bukan mesti 60, tengok ada darah ke tak ada darah. Kalau darah berhenti 3 hari yang ke-30, hari yang ke-35 sudah kering, mandi, solat. Jangan tunggu 40 hari. Jadi maklumat yang kita terima memang ada orang tunggu 40 hari. Jadi kita kata nak makan kering 40 hari, 60 hari dipersilakan, tapi kita dengan Allah tengok ada darah ke tak ada darah. Darah sudah kering, mandi, salat. Baik, kita pergi kepada satu bab lagi untuk mencukupkan perbincangan kita. Dan insya-Allah masalah tahqiq masalah Syafi'i tadi, dalam sekarang ini sedang berusaha tahqiq kita ini dengan satu tim. InsyaAllah kita akan cuba keluarkan masalah ini dengan secara ilmiah lah, insyaAllah. Bab yang terakhir satu lagi, babu ma ja'a fir rajuli yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Masalah 555, bab yang telah datang ia pada menyatakan seorang laki-laki, suami, berkeliling atas jima isterinya dengan satu kali mandi. Orang ni ada isteri 4, dia punya tenaga dia kuat, dia boleh sudahkan 4 orang satu malam. Mandinya sekali je. Sudah belakang 4 lagi mandi. Ini perbincangan kita. Kita bincanglah. Kalau tak ada sini pun boleh tahu ilmu. Nah, hak lain-lain itu buat saja. Baik. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sekiranya seorang itu ada mempunyai beberapa orang isteri, maka harus atasnya jima semuanya dengan sekali mandi, yakni manakala sudah dikerjakan yang pertama, maka harus dikerjakan yang kedua dengan tiada berhajat kepada mandi. Pergi basuhlah, ambil wuduk kak, tukar kereta lain pula kata orang. Kemudian daripada sudah dikerjakan yang kedua, dikerjakan pula yang ketiga dengan tiada mandi, lepas daripada mengerjakan isteri yang kedua. Demikianlah hingga habis 4 isteri dan jariahnya. Maksudnya kalau dia ni ada 4 isteri, dia ada hamba pula, pergi sambung dengan hamba pula, boleh. Dengan jima semua sekali dan mandinya sekali. Kerana Nabi SAW pernah melakukan yang demikian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bunyinya. Tengok hadis 119. An Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fi ghuslin wahidin. Hadis hasan sahih. Tanda para jemaah, kata di muhakkik akhrajahul Bukhari nahwahu. Imam Bukhari juga telah mengeluarkan hadis umpama ini dengan lafaz kata Anas daripada Anas.
anna Nabi Allah sallallahu kana yatufu ala nisa'i fil lailatil wahidah wa lahu yawma idzin tis'un niswah. Tanda. Anas kata pernah Nabi melakukan jima dengan semua isterinya, pada waktu itu ada 9 orang. Baik, kita pergi kepada hadis kita. Kata di hadis Anas tadi sudah selesai, bahawa tengok mana, diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW adalah ia berkeliling atas melakukan jima sekalian isterinya, seorang kemudian daripada seorang pada malam yang satu dengan mandi yang satu. Kata di Abu Isa, bermula hadis anak ini ialah hadis hasan lagi sahih, dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya fi bab jawazi naumil junub ila akhirih, dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dengan lafaz lain pada bab iza jama'a summa ada. Tadi lafaz saya sebut tadi. Baiklah, kita pergi kepada masalah 551. Jima beberapa kali diselangi dengan wudu. Wahai saudaraku, telah berlalu dalam masalah 446, sunat bagi seorang yang hendak mengulangi jima itu membasuh farajnya dan zakarnya dan mengambil wudu. Istimewa pula menjima isteri yang lain. Sama ada dia nak ulang orang sama, dah tak ada hak lain, ataupun nak tukar kereta lain, maka sunat diambil wudu. Kata Abu Isa, dan ialah yakni sebagaimana dalam hadis pada masalah 55, itulah perkataan, maknanya pandangan yang ramai di kalangan ahli ilmu. Setengah daripada mereka itu Al-Imam Al-Hasanul Basri, bahawasanya harus mengulangi jima dahulu daripada mengambil air sembahyang. Manakala sama ada dia nak pergi ambil wudu ataupun dia tak ambil wudu, boleh ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling jima isterinya dengan mandi yang satu, seperti barang yang tersebut dalam hadis pada masalah 550 itu, maka yuhtamal, tanda yuhtamal, kemungkinan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu antara dua jimaknya, ataupun jikalau tiada mengambil wudu, boleh jadi ambil, boleh jadi tak. Yuhtamal makna kemungkinan, mungkin ambil, mungkin tak ambil. Kalau ambil, memang Nabi suruh ambil. Baik, andanya tak ambil, kenapa? Ini pandangan dia. Dan jikalau tiada mengambil wudu, andanya Nabi tak ambil wudu, maka ditakwilkan dia atas bahawasanya ia menunjukkan harus meninggalkan wudu antara dua jima. Harus, tapi yang sunnahnya ambil wudu. Ada beberapa perkara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada benda yang dia buat sekali-sekala nak menunjukkan keharusan benda itu. Contohnya dalam isu minum air berdiri baru ni kita dah bincangkan. Ada pernah Nabi kita minum air berdiri. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita perlu, tak ada kursi, boleh je kita minum sambil berdiri. Itu menunjukkan keharusan. Tapi bukan adat Nabi kita berdiri minum. Sama juga dengan isu ni. Dan sungguhnya telah datang dalam hadis Sunan Abi Daud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling ia atas perempuannya, isterinya pada malam yang satu mandi ia pada isteri ini kemudian daripada jima', dan mandi ia pada isteri yang lain kemudian daripada jima'nya. Ada riwayat Abu Daud, dia mandi belakang, sudah sini mandi sini, sudah ini mandi sini. Maka ditanya orang akan dia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa tuan tiada memperbuat beberapa kali jima' dengan sekali mandi? Kenapa tak campur, mandi sini mandi sini? Maka jawabnya, inilah perbuatan, yakni tiap-tiap kali jima' itulah mandi, ialah yang lebih sempurna hati dan lebih baik dan lebih suci badannya. Sepatutnya begitu. Kata Abu Daud, hadis yang pertama itulah yang lebih asah. Mana hadis yang mana? Yang jamak. Kata Imam Nawawi, aku kata, dan di atas fardu takdir, ini bahasa lama ni, fardu takdir, andainya. Fardu takdir dalam bahasa kita Jawi maknanya andainya. Sahih hadis ini,
Mana hadis yang mandi setiap kali sudah jima menunjukkan adalah yang ini pada satu waktu, dan pada waktu lain dia campur mandi kali terakhir. Wallahu alam. Itu pandangan Nawawi nak mentaufikkan di antara riwayat-riwayat. Ulama hadis ni dia kata al-i'mal aula min al-ihmal. Memakai semua hadis lebih baik daripada kita tinggal sebahagian. Al-jama' kalau boleh jama' lebih baik daripada tinggal setengah. Mana Imam Nawawi dia jama', dia kata boleh jadi itu satu masa, yang ini satu masa. Menunjukkan keharusan. Pilih dua-dua. Baiklah. Timbul lagi satu soalan, masalah 552. Jima isteri dalam giliran isteri lain. Dengar ni. Orang ramai senyum malam ni. Ada seorang ni senyum tak jadi apa. Nah, senyum. Maknanya malam ni giliran rumah orang lain. Tapi dia senyap-senyap. Suami isteri yang pertama ramak dia nak pergi dengar ceramah. Balik pukul 12 malam dah. Rupanya singgah lain. Giliran orang lain, apa hukum? Ni soalan. Wahai saudaraku, bagaimana pula hendak jima beberapa isteri pada malam seumpamanya, sedangkan malam ni dia giliran rumah bini ni, kenapa dia pergi rumah orang lain? Tidakkah salah jima satu isteri yang bernama Khadijah masalan, contohlah, dalam giliran fitnah? Maknanya giliran timah dia pergi rumah orang lain, rumah Khadijah kita kata. Kata Imam Nawawi dalam bab al-qasam baina zawjaini, al-qism baina zawjaini, bab qism mana pembahagian di antara masa antara isteri. Dan telah ittifaq segala ulama atas bahawasanya, ini Imam Nawawi kata, al-qismu baina zawjat, baina. Mana pembahagian di antara isteri-isteri masa. Dan telah ittifaq segala ulama atas bahawasanya harus berkeliling jima atas segala isteri itu semuanya dalam saat yang satu dengan redha semuanya. Manakala isteri itu izin, tak ada masalah. Maka tiada harus yang demikian dengan ketiadaan redha semuanya. Kalau orang kata giliran saya, orang lain jangan gilai, tak boleh, maka tak lagi. Dan adapun berkeliling jima Nabi sallallahu alaihi wasallam jima isterinya pada malam yang satu, sebagaimana dalam hadis nombor 550 itu, dengan mandi yang satu pula, maka ialah yang ditanggungkan atas redha isterinya, atau dengan redha yang empunya giliran. Tuan rumah ni, ketua giliran kata giah, tak ada masalah. Jika ada giliran itu satu, maka itu takwil berhajat kepadanya oleh orang yang berkata, makna takwil ini diperlukan kepada pandangan adalah giliran itu wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, sebagaimana wajib untuk kita. Mana ulama yang mengatakan Nabi pun wajib juga, al-qismu baina zaujat ni kena bagi di antara masa dengan isteri dia, Nabi pun wajib juga bagi, bagaimana umat wajib. Maka dia takwil hadis tadi telah mendapat keizinan. Adapun ulama yang mengatakan tiada wajib giliran ke atas Nabi, Nabi ni bebas, dia nak pergi rumah siapa boleh, itu hak dia. Maka tiada berhajat kepada takwil, kepada tafsir yang tersebut, tak perlu. Bahkan memperbuat ia sekendak hatinya. Dan ini khilaf. Pada wajib giliran itu ada dua wajah, dua pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, wallahu a'lam. Dan dalam kitab Al-Qastallani ada tersebut tanggungan yang lain. Ada lagi pandangan lain kita. Kata tuan saya kata tak payah ambil dua ni sudahlah. Baik, Nabi SAW sudah wafat. Kita yang masih hidup ni macam mana? Boleh tak boleh buat? Curi-curi pergi rumah isteri lain di malam giliran isteri lain? Maka jawabnya tidak boleh, sebab itu hak kawan tu, kecuali mendapat keizinan. Ataupun lampu merah. Isteri hak giliran dia ni lampu merah, suami dia nya hijau, macam mana nak buat? Maka kita mengatakan kalau dia balik rumah isteri yang pertama, yang giliran dia pun dia tak boleh buat apa juga. Sedangkan pakcik kita ni Masya Allah tabarakallah, dia punya power dia tinggi. Kita kata bolehlah dia pergi selesai masalah di sana, kemudian dia mari tidur dengan
tuan giliran. Wallahu a'lam. Itu yang saya nampak. Setakat itu dulu. Kita sambung lagi dalam sidang akan datang. Masalah 553. Babu maja iza arada an ya'uda tawadda. Ini baru sampai tajuknya. Bab siapa nak mengulangi jima' adalah dia berwudu. InsyaAllah kita sambung dalam sidang yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.